Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semua? Ustaz doakan semua pelajar-pelajar ustaz semuanya sihat dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Baik, insya-Allah yang mana hari ini kita nak menceritakan tentang kuliah yang kedua. Kita baru sebenarnya perasan ataupun tak, kita baru sahaja selesai tentang konsep ekonomi Islam. Jadi ustaz pun tak sure masing-masing ingat lagi ataupun tak apa yang ustaz dah ajar sebelum daripada cuti PKP sebelum ni. Maka kita refresh balik sedikit sebanyak. Yang mana sebelum ni kita dah cerita tentang maksud ekonomi, kita dah cerita juga tentang macam mana ekonomi itu bermula dalam Islam. Dalam Al-Quran dah menceritakan ekonomi Islam itu bermula sejak daripada zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan kita juga dah tengok tentang beza antara manusia ekonomi, economic man, dan juga manusia Islam, Islamic man. Dan kita juga dah tengok tentang maqasid syariah. Apabila kita cerita tentang ekonomi Islam, dia mesti bersandarkan, mesti berasaskan kepada maqasid syariah. Apa dia maqasid syariah? Tujuan sesuatu undang-undang Islam itu telah ditetapkan. Yang mana kita dah cerita tentang maqasid syariah ada 5, wajib memelihara agama, nyawa, akal, harta dan maruah. Dan juga 5 maqasid syariah ini akan memenuhi kepada hierarki penggunaan. Dalam Islam kita ada konsep daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Ustaz rasa masing-masing boleh ingat lagi lah benda-benda ni. Dan kita juga dah tengok tentang ekonomi itu sebagai suatu ibadah. Macam mana kegiatan ekonomi kita boleh diiktiraf sebagai satu ibadah dalam Islam. Bermaksud kalau kita kerja ataupun kita berniaga, semua perbuatan kita itu, kalau kita kerja daripada 8 pagi sampai 5 petang, maka dalam tempoh 8 jam itu adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala selagi mana ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini apa yang kita dah cerita pada sebelum cuti PKP yang lalu. Yang mana hari ini kita nak sambung tentang masih lagi berkenaan dengan basic asas tentang ekonomi Islam. Iaitu kita nak tengok hari ini, ni antara rujukan-rujukan yang boleh masing-masing tengok, pelajar-pelajar boleh lihat. Kita nak cerita tentang falsafah ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, matlamat ekonomi Islam dan juga etika ekonomi Islam. So ini adalah antara perkara-perkara yang kita nak tekankan masih lagi berkenaan dengan konsep ekonomi Islam. Baik. Kita lihat yang pertama, sebelum kita cerita tentang falsafah ekonomi Islam, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan falsafah. Falsafah merupakan pengetahuan tentang pengertian satu konsep atau realiti yang dianggap sebagai dasar ilmu yang tertinggi. Bermaksud kalau kita cerita tentang falsafah sesuatu ilmu, itu adalah basic, itu adalah akar kepada ilmu, sesuatu ilmu yang ada. Maka kalau kita cerita tentang ekonomi Islam, sebenarnya kita nak menceritakan tentang akar asas dalam ekonomi Islam itu sendiri. Yang mana asas ekonomi Islam dibahagikan kepada 5. Yang mana Ustaz pecahkan kepada 2. Pertama sekali asas falsafah dan yang lain itu adalah falsafah ekonomi Islam yang support kepada asas falsafah. Asas falsafah ekonomi Islam yang pertama adalah tauhid. Kalau ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Tauhid daripada perkataan wahid. Apa dia? Mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kaitan dengan ekonomi Islam? Baik, dia macam ni. Kalau mana kita ada konsep tauhid, kita beriman kepada Allah Ta'ala, bermaksud kita menyerah diri sepenuhnya kepada Allah dan kita ikut semua syariat yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Kita tahu bahawa kita ini adalah manusia hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Itu falsafah tauhid yang sebenar. Maka selain daripada itu, pelajar-pelajar boleh baca, boleh fahamkan apa yang telah Ustaz sampaikan dekat dalam slide Ustaz dekat sini. Maka apa kaitan falsafah tauhid dengan ekonomi Islam? Baik, bila kita tahu bahawa kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang sebab kita sedar kita adalah hamba, maka kalau kita hamba, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Yang mana kita tidak ada apa-apa. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kalau Ustaz nak kata, contohlah, kita ada harta apa semua. Adakah hakikatnya harta itu kepunyaan kita? Tak. Semuanya daripada
Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Habis kita ni siapa? Kalau kita ada duit lah, kerajaan baru bagi kan, yang mana korang semua pelajar dapat RM200 untuk tempoh PKP ni. Yang mana harta tu siapa punya? Walaupun bukan kerajaan punya, bukan korang punya juga sebenarnya. Hakikatnya wang itu, harta itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita ni siapa? Kita ni manusia, tengok poin yang B, kita ni manusia hanyalah pemegang amanah. Itu yang sangat-sangat penting. Bila mana Allah Ta'ala kita sedar kita adalah hamba, hidup di dunia ini hanyalah pinjaman. Itu kata penting dia. Manusia ni hamba, hidup dekat dunia pinjaman, termasuklah semua harta-harta adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kalau kita faham tentang konsep ini, kita dah selesailah tentang maksud falsafah itu sendiri. Baik. Falsafah ekonomi Islam yang kedua adalah konsep khalifah ataupun khilafah. Kalau dalam buku ditulis tentang khilafah. Maka dalam falsafah asas dalam ekonomi Islam, kita kena sedar manusia ini adalah khalifah. Apa maksud khalifah? Yang mana Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, Allah nak jadikan manusia dekat atas muka bumi ini sebagai khalifah. Yang kita tahu, khalifah tu pemimpin ustaz, apa semua. Dia bukan sekadar pemimpin sahaja. Khalifah ini adalah pembangun alam. Dia macam ni. Yang mana makhluk Allah Ta'ala yang paling hebat adalah manusia itu sendiri. Sebab manusia boleh menguruskan makhluk-makhluk yang lain. Manusia boleh ternak lembu. Lembu tak boleh ternak manusia. Manusia boleh jaga kucing. Kucing tak boleh jaga kambing. Kambing tak boleh jaga binatang-binatang lain. Tapi manusia boleh tebang pokok, daripada pokok hasilkan sumber-sumber yang lain. Yang mana dinosaur tak pernah buat macam tu. Maka sebab itulah kita kata manusia ini sebaik-baik ciptaan, ahsani taqwim. Sebab apa? Manusia ini khalifah. Bila kita kata manusia ini khalifah, manusia ada dua tanggungjawab. Yang pertama, memimpin. Yang kedua, membangunkan alam ini. Maka bila mana kita tahu kita sebagai khalifah, maka apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, jagalah semua kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi tahu wallazi ja'ala lakumul arda zalulan, yang mana Allah telah jadikan bumi ini mudah bagi manusia, maka kita gunakanlah hasil-hasil bumi ini. Tetapi pada masa yang sama, dalam falsafah Islam beritahu kepada kita hendaklah jaga semua kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wajiblah kita memakmurkan bumi ini dengan menambah kebaikan, menambahkan pengeluaran, meningkatkan khidmat bakti kepada masyarakat. Sebab masyarakat ini perlu bergantungan antara satu sama lain. Ini konsep khalifah. Khalifah bukan sekadar kita memimpin sahaja, tapi kita bergantungan menjalinkan hubungan sesama manusia. Dan konsep yang ketiga dalam falsafah ekonomi Islam adalah tazkiyah. Tazkiyah daripada perkataan zakah. Qad aflaha man tazakka. Maka berjayalah orang-orang yang menyucikan. Maka tazkiyah adalah konsep penyucian. Yang mana kita perlu cucikan jiwa, pada masa yang sama kita juga perlu menyucikan harta. Maka kita semua sedia maklum macam mana cara nak menyucikan harta? Dengan mengeluarkan zakat. Yang korang tak bayar sebelum ni tu, yang mak bapak kau yang bayar tu, mulai tahun ini wajib bayar zakat sendiri. Selain daripada itu, kita mesti menyucikan harta kita dengan kita tak campurkan harta kita dengan sumber-sumber yang haram. Kita tak campurkan rezeki kita dengan riba, dengan rasuah dan sebagainya. Itu konsep tazkiyah. Dan yang seterusnya, konsep ukhuwah. Apa maksud ukhuwah? Persaudaraan. Yang mana kita perlu tahu bahawa semua manusia ini adalah bersaudara sebenarnya. Kita sama ada dia terikat dengan 3 perkara ataupun terikat dengan 2 perkara. Apa dia? Ada orang dan ada juga orang terikat dengan 1 perkara sahaja. Tapi kebanyakannya 2 ataupun 3. Ada orang, kita semua sedia maklum yang mana semua manusia ni daripada satu zuriat yang sama, zuriat Nabi Adam AS. Dan ada orang juga, dia terikat ukhuwah persaudaraan dengan kita melalui pertalian darah. Pak saudara, maklum kau lah apa semua. Itu melalui pertalian darah dan perhubungan perkahwinan. Pada masa yang sama, sesama Islam juga, kita terikat dengan satu lagi, iaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, kerana kita berkongsi akidah yang sama. Maka kalau kita sedar benda ni,
kita tahu bahawa semua manusia ini bersaudara. Kalau korang pergi kedai India, Taman Dimensi tu, dia saudara tak dengan kau? Walaupun korang macam tak ngaku tu saudara, dia adalah saudara sebab dia ada kaitan satu, iaitu dia daripada zuriat keturunan Nabi Adam AS. Macam tu juga kau pergi kedai acong dan sebagainya. Tetapi kalau korang pergi kedai Muslim, maka dia berkaitan dua ukhuwah dengan kita, dia sesama zuriat Nabi Adam dan dia merupakan saudara sesama Islam. Apatah lagi kalau ada saudara mara kita yang menjalankan kegiatan ekonomi, dia terkait 3 hubungan dengan kita, tambah satu lagi dia ada pertalian darah dengan kita. Kenapa kita perlu faham benda ni? Sebab Nabi SAW berkata, tidak sempurna iman seseorang sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu kasih kepada diri kamu sendiri. Maka kita sesama Islam sebenarnya kita wajib sayang, kita wajib jalinkan ukhuwah sesama Islam. Baru seperti mana kita sayang diri kita sendiri, barulah iman kita sempurna. Sebab itulah dalam jual beli, nak menjalinkan ukhuwah yang berterusan ni, Rasulullah telah melarang membeli di atas belian orang lain. Bahasa mudah macam ni, dia ada dua dalam Islam ni larangan. Yang pertama, beli di atas belian orang lain. Yang kedua, bertunang di atas tunangan orang lain. Apa maksud tunang di atas tunangan orang lain? Yang mana Ali, dia dah bertunang dengan Timah. Bila dia dah bertunang dengan Timah, datang member baik dia Abu. Member baik Ali ni Abu. Tiba-tiba nak bertunang dengan Timah. Boleh tak? Semua tahu tak boleh. Haram hukumnya. Orang tu dah bertunang, kita nak sailang pula, nak bertunang lagi, benda tu haram. Kenapa dia jadi haram? Sebab dia akan mengganggu ukhuwah di antara sesama Islam. Macam tu juga dengan jual beli. Yang mana Rasulullah dah bagi tahu, janganlah sebahagian kalian menjual barangan yang telah dijual kepada saudaranya, dan janganlah seseorang Muslim menawarkan harga barangan yang telah ditawarkan oleh Muslim lainnya. Maksud dia macam ni. Contoh, Ustaz dah booking dengan Abu. Abu jual kasut ke apa semua macam tu lah. Ustaz dah booking dengan dia. Bu, Ustaz nak kasut ni apa semua? Okey, Ustaz baru je nak beli kasut tu. Ustaz dah booking dulu lah kasut tu, belum ambil. Tiba-tiba datang orang lain nak sailang pembelian Ustaz. Dia pergi jumpa Abu tu, Bu, Ustaz bayar apa? Ustaz bayar 100. Tak apalah, aku bagi kau 120. Berjual kat aku. Hukumnya adalah haram sebenarnya. Kita tak boleh sailang belian yang telah orang lain booking. Jadinya macam mana nak selesaikan? Kecuali penjual tersebut dia kena hubungi Ustaz. Ustaz, ada orang tawarkan saya harga sekian. Macam mana Sebab dia perlu minta izin Ustaz. Walaupun hakikatnya dia penjual, dia belum jual lagi barangan, tapi dah ada satu akad, dah ada satu kontrak yang mana Ustaz akan beli barangan dia. Kalau Ustaz tak bagi, tak boleh. Kita mesti teruskan Ustaz kena beli barangan tersebut. Kalau Ustaz kata tak apalah, dia offer lebih tinggi apa semua, ambil lah barangan tersebut, dia tak ada masalah. Boleh dapat setakat ni? Okey. Dan seterusnya kita nak tengok tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Apa maksud prinsip ekonomi Islam? Dia merupakan peraturan ilahi daripada Allah Ta'ala sendiri berkaitan dengan persoalan ekonomi. Bukan manusia yang reka benda ni. Sebenarnya Allah Ta'ala telah tetapkan. Ianya berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan dan terpulang pelaksanaan dia kepada kebijaksanaan sarjana-sarjana dan pengamal-pengamal ekonomi. Yang mana prinsip ekonomi Islam ada 5 prinsip yang asas sebenarnya. Yang pertama, prinsip pemilikan harta. Apa maksud prinsip pemilikan harta? Semua orang berhak memiliki harta. Walaupun kita bagi tahu tadi, hidup dekat dunia ni sekadar pinjaman termasuk harta kita, kita ni pemegang amanah, maka kita wajib menjaga amanah harta kita itu masing-masing. Setiap orang berhak ada harta dia. Tak boleh kata, Ustaz double standard pula, yang ni boleh kaya, yang kau miskin apa semua sebab apa mak kau hijau. Tak boleh. Semua orang wajib ada, dia setiap orang berhak untuk memiliki harta masing-masing. Kita tak boleh sekat. Begitu juga yang kedua, prinsip kebebasan individu. Setiap orang dalam sebuah negara berhak untuk menjalankan apa sahaja kegiatan ekonomi yang dia nak buat selagi mana tidak melanggar batasan syariat. Kita tak boleh halang orang tu. Tiba-tiba nak jual, ada orang nak jual tudung. Kau tak boleh jual tudung sebab apa? Dah ada dark scarf, dah ada semua, kau tak boleh jual tudung. Biar ada seorang jual tudung. Tak boleh. Setiap orang berhak untuk menentukan. Ataupun kita paksa dia, kau mesti beli dengan aku, kau tak boleh beli dengan orang lain. Sebab apa? Kita kawan baik. Dah lama lah. Kalau tak, aku remove kau daripada grup. Tak boleh macam tu. Setiap orang ada bebas untuk berjual dan membeli masing-masing. Itu prinsip yang ekonomi Islam telah tetapkan. Yang ketiga,
prinsip kesaksamaan dan keadilan. Ini perlu faham. Kesaksamaan dan keadilan. Sebab apa? Adil belum tentu sama. Maka dia perlu ada kesaksamaan dan keadilan. Okey. Masing-masing tulis ayat ni. Tulis perkataan ni. Sak sama dengan sama rata. Sama tak benda ni? Sak sama dan sama rata. Adakah dua benda ni sama ataupun berbeza? Sebenarnya berbeza. Sama rata belum tentu sak sama. Tapi kalau dah sak sama, dia akan adil. Benda ustaz merepek ni apa semua. Tengok sini lah. Lebih senang faham. Bla 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 bla. Adil. Okey, ni. Okey, kita tengok dekat gambar ni. Dia tulis equality doesn't mean justice. Sama rata tidak bermaksud keadilan. Okey, yang ni, gambar yang pertama ni, dia bagi sama rata kan? Dia bagi sama rata apa semua. Tapi adil tak? Tak adil. Tapi sak sama macam gambar yang kedua ni. Jadi orang ni mungkin tak perlu bangku tu apa semua kan. Apa jadah nak bagi dia bangku, dia dah cukup tinggi. Maka tak payah bagi dia. Yang lebih memerlukan kita bagi. Itu yang dinamakan sak sama sebenarnya. Jadinya sebenarnya korang perasan ataupun tak, family kita dalam menjalankan kegiatan ekonomi mengamalkan kesaksamaan. Korang ada adik sekolah rendah, korang ada adik sekolah menengah dan korang dekat universiti. Ayah korang sama ke ataupun sama rata? Ustaz percaya masing-masing ayah korang melakukan sak sama. Sebab apa? Adik korang sekolah rendah, mungkin ayah korang bagi duit belanja RM5, cukup lah tu. Adik korang yang sekolah menengah, ayah korang bagi duit belanja RM10. Korang yang duduk universiti, ayah korang bagi duit belanja RM100. Sebab apa? Bagi ikut keperluan. Itu yang dinamakan sebagai sak sama. Jadinya yang paling penting dalam Islam adalah sak sama, bukannya sama rata. Sebab itulah, kalau siapa-siapa yang pernah ambil zakat di YTM, kita akan bagi setiap orang tu portion dia berbeza. Ada orang pernah dapat 200, ada orang akan dapat 300, ada orang dapat 400, 500 dan sebagainya. Sebab apa? Kita akan ikut keperluan dia. Kalau orang tu memang dia lebih susah apa semua, kita perlu bagi kesaksamaan dekat dia. Kita tak boleh pukul rata semua. Boleh faham Okey, yang keempat, prinsip ekonomi dalam Islam adalah jaminan sosial oleh kerajaan. Yang mana kerajaan perlu memberi satu jaminan sosial dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kerajaan perlu, yang pertama perlu tetapkan kadar upah. Yang mana sekarang ni kerajaan ada buat kadar shilling, kadar minimum untuk bayaran upah sekitar RM1,050 kalau Ustaz tak silap. Maknanya kalau kita kerja, bayaran minimum yang kita boleh dapat adalah RM1,050. Itu adalah jaminan daripada kerajaan. Yang kedua, kerajaan punya jaminan sosial oleh kerajaan perlu mengawal harga barang. Sekarang ni pun ada kerajaan menetapkan ada barangan-barangan terkawal apa semua. Itu jaminan kerajaan. Kerajaan perlu buat sedemikian. Yang mana kesan dia akan ada jaminan sosial bagi setiap individu, akan meningkatkan bilangan orang kaya dan mengurangkan jumlah orang-orang miskin. Dan akhirnya dapat merapatkan jurang perbezaan antara kaya dan miskin. Bila mana kerajaan tetapkan kadar upah, kerajaan pantau harga barang, kerajaan mewujudkan peluang pekerjaan, maka keadilan sosial itu akan berlaku. Dan selain daripada itu, inilah kesan-kesan jaminan sosial oleh kerajaan. Yang mana korang boleh baca sendiri lagi. Dan yang terakhir, prinsip ekonomi Islam, kebebasan ekonomi terpimpin. Yang mana dalam Islam, macam mana Ustaz kata sebelum ni, setiap orang bebas mengamalkan apa sahaja kegiatan ekonomi, apa sahaja perniagaan, aktiviti jual beli yang korang nak buat, tetapi terpimpin. Apa yang dimaksudkan dengan terpimpin? Mesti mengikut landasan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Ustaz kata semua orang boleh berniaga, memang boleh berniaga. Tapi takkanlah ada orang Ustaz, saya nak jual apa? Jual maruah. Tak boleh. Benda itu jauh daripada yang mana telah ditetapkan oleh Quran. Itu yang dimaksudkan dengan kebebasan ekonomi terpimpin. Setiap orang bebas menjalankan kegiatan ekonomi tapi mesti ikut Quran dan Sunnah. Maka selain daripada itu boleh baca sendiri. Etika ekonomi Islam ni pun dia just kepada redundant je. Kalau korang dah faham tadi tentang falsafah ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam, maka korang akan faham tentang etika ekonomi Islam ini secara tidak langsung. Maka Ustaz rasa cukup setakat itu dahulu untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan,
nak tanya, nanti kita akan buka dalam Google Meet. Dan satu perkara Ustaz nak maklumkan, nanti kita akan ada, sepatutnya macam Ustaz maklumkan sebelum ni, kita ada assignment berkumpulan, kan? Assignment berkumpulan tu mungkin kita akan buat juga pada masa yang sama. Kita juga perlu ada assignment individu. Sebab apa? Korang tak boleh buat presentation. Dalam waktu PKP ni dia susah nak buat presentation. Jadinya kita akan ada assignment berkumpulan dan kita juga akan ada assignment individu. Nanti Ustaz akan maklumkan dalam video yang akan datang. Ustaz rasa cukup setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.